Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, cikgu. Okey, penolong ketua kelas ada? Ada saya. Berapa orang yang tak hadir hari ni? 20. 7 orang je Okey, hadir. Okey, tak apa. Nanti kamu bagi senarai nama mereka dekat saya ya. Okey, hari ni kita nak masuk. Kita masih lagi dengan bab 2 iaitu klasifikasi akaun dan juga persamaan akaun. Boleh buka buku teks muka surat 40. Okey, kita akan mulakan dengan bab 2, 2.2 iaitu item setiap komponen akaun perdagangan dan untung rugi dan juga penyata kedudukan kewangan. Okey, sebelum kita nak mulakan kelas kita pada hari ini, cikgu nak tunjuk dulu satu video daripada YouTube berkenaan dengan kita punya topik hari ni lah. So, jom kita tengok dulu video yang akan cikgu tayangkan ni. Okey, Zairin boleh buka video. Cikgu nak kamu tengok video ni dan nanti cikgu akan tanya soalan ya. Ayam ni jual apa tak? Ayam RM1. Wan, nak ayam tak? Satu berapa kak? RM1. Boleh lah. Berapa? 5 tak? Pedas tak ayam ni? Kau nak pakai chicken atau tulang? Bagi aku tak lah tak. 1, 2, 3, 4. Ni ambil ni. Ya, ya. Berapa ketul sehari? 200. Oh, 200 ketul. Jadi ayam ni memang ambil kat pasar ke atau potong tu? Rasa lu tak boleh Boleh? Boleh lah. Sedap ni? Tak. Tak pedas sangat Tak pedas sangat Okey. Oi, sedap. Sedap ni? Hari-hari akak buka ke? Ni kari pak. Dua-dua lah kak. Ni apa tadi? Ayam lah. Ayam. Telur. Ni ayam Ayam, telur. Okey, asalkan video tadi tu kan. Apa yang kamu nampak dalam video yang cikgu tunjukkan tu? Ada siapa boleh bagi tahu cikgu? Siti Zulaika, boleh bagi tahu cikgu apa yang kamu nampak dalam video tu? Gerai ayam goreng. Gerai ayam goreng. Dia jual ayam goreng kan dengan kari pak. Kari pak, cikgu. Okey. Okey, yang kita nampak dalam tu dia jual ayam goreng dengan dia jual kari pak. Ayam goreng tu harga dia RM1 dan ada pembeli kan, 2 orang pembeli tu. Okey, berdasarkan video tu dengan apa yang kita boleh kaitkan, apa kaitan dia dengan topik yang kita nak belajar hari ni? Ada yang tahu tak?
Auni? Hasil. Hasil, betul. Hasil daripada jualan ayam goreng tadi. Kiranya pembeli membeli ayam goreng tu dan peniaga ataupun penjual tu dia akan dapat hasil lah daripada ayam goreng yang dia jual tu, kan? Okey, itulah topik yang akan kita belajar hari ini, iaitu tentang akaun perdagangan dan akaun untung rugi bagi topik hasil. Okey, bila kita tengok dalam penyata kewangan, boleh buka muka surat 40. Dalam penyata kewangan dia ada dua akaun, iaitu akaun perdagangan dan akaun untung rugi. Dan juga akaun bagi penyata kedudukan kewangan. Dalam akaun perdagangan dan juga akaun untung rugi ni, dia ada dua komponen, iaitu komponen hasil dan juga komponen belanja. Seterusnya bagi penyata kedudukan kewangan ni pula, dia ada tiga komponen, iaitu akaun aset, liability dan juga equity pemilik. Tetapi hari ini disebabkan masa kita suntuk saja, iaitu sejam, cikgu akan masuk topik hasil saja dulu. Hari ini kita tengok apa itu hasil. Okey, hasil dimaksudkan pendapatan ataupun hasil perniagaan yang kita dapat yang dijana oleh organisasi ataupun perniagaan melalui operasi perniagaan mereka sendiri, ataupun hasil yang diperoleh daripada bukan operasi perniagaan dalam satu tempoh perakaunan. Jadi kita akan tengok apa itu hasil yang diperoleh daripada operasi perniagaan dan juga hasil yang diperoleh bukan daripada operasi perniagaan. Okey, hasil ni mengikut prinsip pengiktirafan hasil dan juga belanja. Hasil ni adalah termasuk wang tunai ataupun cek yang organisasi ataupun perniagaan tu sudah terima ataupun yang akan mereka terima pada masa akan datang. Contoh dia macam seorang pembeli ni dia membeli dengan kredit, dia tak bayar lagi lah waktu dia beli tu dia tak bayar lagi. Jadinya itu kita akan kira sebagai hasil yang akan diterima pada masa akan datang. Kita akan terima hasil tu bila dia bayar nantilah, dia bayar hutang dia. Okey, bila kita cakap pasal hasil ni terbagi kepada dua, iaitu hasil operasi dan juga hasil bukan operasi. Kita nak tengok yang pertama iaitu hasil operasi. Apa itu hasil operasi? Okey. Hasil operasi ni adalah kira macam kita punya pendapatan lah yang akan kita dapat yang dijana daripada aktiviti harian sesebuah perniagaan. Means aktiviti utama. Contoh dia, okey, macam kedai kain. Kalau kedai kain ni dijual apa? Operasi adalah pendapatan daripada jualan kain itu sendiri. Ataupun macam perkhidmatan. Pendapatan yang didapat daripada perkhidmatan yang dia berikan itulah. Okey, antara contoh-contoh bagi hasil operasi ni sendiri. Yang pertama sekali adalah kita tengok kat situ macam tadi, kita tengok kedai ayam goreng kan. Jadinya hasil operasi dia adalah pendapatan yang didapat daripada jualan ayam goreng tu sendiri. Bila dijual ayam goreng tu, dia akan dapatlah hasil operasi daripada operasi utama perniagaan dia.
Okey, seterusnya macam kedai alat tulis pula. Kedai alat tulis. Okey, macam contoh kedai alat tulis. Bila dia jual, contoh dia buka kedai alat tulis dan dia jual macam barang-barang keperluan alat tulis lah. Bila kita nak pergi sekolah kan, kita akan beli pensel, pen. Jadinya barangan yang dia jual tu, alat tulis yang dijual tu, buku lah, pen, pensel, itu adalah hasil operasi bagi perniagaan tu sendiri. Okey, contoh macam hasil operasi ni bukan sahaja daripada jualan barang niaga tapi juga daripada perkhidmatan yang ditawarkan. Okey, contoh macam kita naik kapal terbang kan. Jadinya hasil operasi yang utama bagi perniagaan kapal terbang tu adalah perkhidmatan penerbangan yang ditawarkan itulah. Contoh lain bagi hasil operasi adalah komisen diterima dan juga dividen diterima. Seterusnya kita tengok pula pembahagian hasil yang kedua iaitu hasil bukan operasi. Hasil bukan operasi ni dia pendapatan yang dijana yang tidak berkaitan dengan aktiviti utama. Tidak berkaitan secara langsung lah, bukan tidak berkaitan terus tapi tidak berkaitan secara langsung. Dia adalah bertentangan dengan hasil operasi yang tadi tu. Okey, contoh bagi hasil bukan operasi ni, contoh dia macam dividen daripada pelaburan dan juga keuntungan daripada jualan aset bukan semasa kita. Okey, bila kita contoh pasal hasil ni kan, mesti kita nampak macam mesti kena ada duit. Mesti kena melibatkan penerimaan duit. Tetapi hasil ni juga ada yang tidak melibatkan penerimaan duit. Okey, jom kita tengok satu persatu. Yang pertama sekali adalah hasil yang melibatkan penerimaan duit, penerimaan wang. Contoh bagi hasil yang melibatkan penerimaan wang ni adalah, contoh dia macam jualan tadilah, jualan ayam goreng. Dia dapat duit. Contoh macam sewa diterima. Bila dia sewakan. Kenapa Zairin? Contoh macam dia sewakan bangunan. Okey, dia akan dapat duit sewa lah. Jadinya itu akan jadi sewa diterima yang melibatkan penerimaan duit, penerimaan wang. Contoh yang lain pula adalah komisen diterima. Komisen diterima ni adalah macam ganjaran lah, ganjaran kepada peniaga tu, usaha peniaga tu untuk menjual barangan. Contoh dia komisen diterima ni bila macam kita kan selalu jadi dropship kan. Dropship ni dia akan dapat komisen bila kita jual barang. Itulah contoh bagi komisen diterima. Seterusnya bagi faedah simpanan. Faedah simpanan pun adalah contoh bagi hasil yang melibatkan penerimaan wang. Faedah simpanan ni dia macam bila kita simpan hasil, bila kita simpan wang dari institut kewangan, contoh macam kita simpan di bank kan, kita akan selalu mostly lah setiap tahun kita akan dapat faedah daripada simpanan kita tu sendiri. Itulah yang dimaksudkan dengan faedah simpanan.
Okey, yang kedua pula hasil yang tidak melibatkan penerimaan wang. Ada dua, iaitu pengurangan peruntukan hutang ragu dan juga untung atas pelupusan aset. Bila kita lupuskan aset kita tu kan, contoh aset bukan semasa, bila kita lupuskan, contoh macam kita ambil contoh mesin. Bila kita lupuskan mesin kita tu, kita akan dapat untung. Itu antara hasil yang tidak melibatkan penerimaan wang. Satu lagi adalah pengurangan peruntukan hutang ragu. Pengurangan peruntukan hutang ragu ni kita akan masukkan dia dalam hasil kerana anggaran hutang yang kita tak dapat anggaran hutang yang tak dapat dikutip tu telah berkurangan. Jadinya kita akan dapat hasil lah bila kita punya hutang hutang daripada pembeli kita tu berkurang. Okey, bila kita tengok kat sini dalam buku muka surah 40, contoh peruntukan hutang ragu adalah RM10,000. RM10,000 manakala pada tahun ini berkurangan menjadi RM8,000. Jadinya yang RM2,000 tadi tu, pengurangan dia RM10,000 tolak RM8,000 tu akan dapat RM2,000. Itu akan merupakan hasil, itu adalah merupakan hasil bagi tahun kewangan tersebutlah. Okey, kalau ada siapa yang tak faham boleh tekan butang angkat tangan tu dan bagi tahu ya kat mana yang tak faham, nanti cikgu bagi tahu balik. Okey, tak apa, cikgu ulang semula. Boleh je angkat tangan, bagi mana yang nak angkat tangan cikgu ulang semula. Dalam akaun perdagangan dan untung rugi ni dia ada dua, iaitu hasil dengan belanja. Dan juga dalam penyata kedudukan kewangan dia ada tiga, aset, liability dengan equity pemilik. Kita nak masuk tentang hasil dulu dalam akaun perdagangan dan juga untung rugi. Okey, hasil ni adalah pendapatan yang kita dapat, yang kita jana daripada operasi perniagaan ataupun bukan operasi perniagaan dalam satu tempoh perakaunan. Hasil ni termasuk duit atau wang tunai ataupun cek yang kita dah terima ataupun yang kita akan terima dalam pada masa akan datang, itu termasuk di dalam kategori hasil. Hasil terbahagi kepada dua, iaitu hasil operasi dan juga hasil bukan operasi. Okey, hasil operasi ni adalah pendapatan ataupun hasil yang perniagaan tu dapat daripada aktiviti harian mereka, aktiviti utama sesebuah perniagaan tu. Pendapatan ataupun hasil ni daripada jualan barang niaga tadi, contoh macam ayam tadi kan, dia jual ayam tu, ataupun daripada perkhidmatan yang merupakan sumber utama kepada perniagaan tersebut. Contoh dia macam kedai kain, hasil operasi dia adalah jualan kain. Kedai ayam, hasil operasi dia adalah jualan ayam goreng. Kedai alat tulis, hasil operasi dia adalah pendapatan daripada jualan alat tulis. Kalau perkhidmatan pula, contoh dia macam klinik. Klinik dia bagi perkhidmatan, kita nak cek kita punya kesihatan kan, itu adalah perkhidmatan yang ditawarkan. Itu selain daripada hasil operasi tadi itulah. Contoh dia macam dividen daripada pelaburan dan juga keuntungan jualan aset bukan semasa. Okey, bila kita cakap pasal hasil ni, dia ada dua. Hasil yang kita dapat duit dan juga hasil yang kita tak dapat duit. Okey, contoh yang pertama, hasil yang kita dapat duit iaitu jualan. Daripada jualan barang niaga kita tu.
Seterusnya adalah sewa diterima. Bila kita menyewakan premis kita kepada pihak luar, kita akan terima duit sewa. Seterusnya adalah komisen diterima. Komisen diterima ni ganjaran yang akan kita dapat bila kita jual barang-barang, contoh macam barang orang lain lah, macam tu. Bila kita nak nampak mudah, kita jual barang orang lain dan kita akan dapat komisen. Faedah simpanan ni pula, bila kita simpan duit dekat bank, kita akan dapat faedah. Selalunya faedah ni adalah setiap tahun kita akan dapat. Terusnya, bagi hasil yang tidak melibatkan penerimaan wang, dia ada dua, iaitu pengurangan peruntukan hutang ragu dan juga untung atas 10% aset. Pengurangan peruntukan hutang ragu ni bila kita bila nilai hutang ragu kita berkurangan, dia akan menyebabkan kita dapat hasil, tapi dia tidak melibatkan penerimaan wang macam contoh kita jual barang niaga tadi tu. Untuk atas 10% aset pula, bila kita lupuskan kita punya aset bukan semasa, contoh macam kita lupuskan kenderaan, kita akan dapat untung. Okey, bagi nak pastikan kamu ni faham, cikgu pun tak tahu kamu ni faham ke tak lagi. Bagi nak pastikan kamu lagi faham, cikgu gunakan satu aplikasi ni, iaitu aplikasi Padlet. Boleh buka aplikasi Padlet, cikgu letakkan link di bahagian chat room kita punya Google Meet. Okay, kejap ya. Cikgu dah letakkan di bahagian message dalam Google Meet ni. Boleh tekan link kat situ dan jawab soalan-soalan yang cikgu dah letakkan di Padlet tu, dan pastikan kamu dapat jawab semua soalan lah. Untuk pastikan kamu ni lagi faham apa yang cikgu terangkan tadi. Bila cikgu bercakap saja, mesti kamu tak faham. Jadinya cikgu nak kamu cari maklumat. Okey, dah ada yang jawab. Tolong jawab ya semua. Cikgu bagi masa selama 7 minit, boleh 7 minit untuk kamu masukkan jawapan kamu. Dan lepas tu kita akan bincang.
Yang mana lain slow tu tak apa, cikgu tunggu. Okey, ramai yang dah jawab. Mari kita bincang soalan sama-sama. Yang pertama sekali adalah definisi hasil dalam akaun perdagangan dan juga untung rugi. Okay, ada yang jawab hasil merupakan pendapatan perniagaan yang dijana sama ada melalui operasi perniagaan ataupun bukan operasi perniagaan. Betul. Seterusnya hasil ialah pendapatan hasil ialah pendapatan yang diterima atau akan diterima. Ya, betul. Pada satu tempoh perakaunan. Dia boleh diterima dalam bentuk komisen, sewa, faedah simpanan, dividen dan juga lain-lain. Banyak lagi lah. Betul-betul. Hasil ialah wang yang akan diterima atau yang akan diterima daripada jualan barang ataupun perkhidmatan. Okey, bagus semua. Betul bagi definisi hasil dan dalam akaun perdagangan dan juga untung rugi. Terusnya hasil dapat dibahagikan kepada dua jenis iaitu hasil operasi dan juga hasil bukan operasi. Ya, betul, semua jawab hasil operasi dan juga hasil bukan operasi. Nampak macam dah faham sebab apa yang kamu tulis dekat sini betul lah dengan apa yang cikgu terangkan dan juga maklumat-maklumat yang kamu dapat. Terusnya maksud hasil operasi berserta huraian. Okay, hasil operasi ialah pendapatan yang dijana daripada aktiviti harian. Contoh kedai kain.
Okey, seterusnya hasil operasi ni, contoh dia adalah alat tulis. Contoh lain bagi hasil operasi ni adalah macam sewa dan juga penjualan harta tanah. Hasil operasi daripada sewa dengan penjualan harta tanah ni komisen lah, komisen daripada jualan beli harta tanah dan juga penjualan harta tanah. Harta tanah dengan harta tanah tu sama lah. Contoh lain bagi hasil operasi adalah perniagaan runcit. Hasil daripada jualan barangan runcit dan juga komisen daripada jualannya. Jelaskan maksud atau definisi hasil buka operasi. Hasil buka operasi pula hasil yang diterima bukan daripada operasi perniagaan yang bertentangan lah dengan hasil operasi tadi. Contoh dia peruntukan hutang ragu. Betul lah semua ni. Dijana daripada aktiviti tidak secara langsung. Contoh dia keuntungan jualan aset ni bukan aset semasa ya, tapi aset bukan semasa. Seterusnya, contoh yang melibatkan penerimaan wang. Contoh yang melibatkan penerimaan wang tu adalah jualan ayam goreng tadi. Ya betul, jualan ayam goreng tadi yang kita tengok dalam video kan. Seterusnya, komisen diterima. Ganjaran yang diperoleh melalui jualan barangan. Okay, ada lagi ya, iaitu macam kita tengok dalam buku, sewa diterima, faedah simpanan, samalah iaitu hasil yang melibatkan penerimaan wang. Seterusnya, hasil yang tidak melibatkan penerimaan wang. Contoh dia macam peruntukan hutang ragu dan juga untung atas pelupusan aset. Okey, cikgu tengok kat sini semua macam dah faham, dah jelas tentang kita punya topik iaitu tentang hasil. Hasil dia ada dua, iaitu hasil operasi dan juga hasil bukan operasi. Hasil ni juga bukan sahaja daripada penerimaan wang tapi boleh juga dalam kategori hasil yang tidak melibatkan penerimaan wang. Okey, disebabkan semua macam dah jelas. Sekarang kita nak main kuis pula. Cikgu akan letakkan kuis. Link kuis tu dekat chat box macam tadi ya, boleh tengok. Boleh rujuk di chat box. Kejap ya. Sambil-sambil nak tunggu ni bolehlah baca buku sikit-sikit untuk ingatkan lagi kamu tentang hasil dalam akaun perdagangan dan juga akaun untung rugi. Okey, boleh tekan link yang cikgu bagi tu, link quizzes tu dan tulis nama masing-masing ya. Supaya cikgu tahu siapa yang boleh jawab, siapa yang tak boleh jawab. Dah ada 7 orang yang masuk.
Ada lagi ke yang tak boleh masuk? Kalau dah tak ada, cikgu nak tekan butang. Okay, cikgu mula. Cikgu bagi masa selama 14 cikgu bagi masa selama 14 minit untuk jawab 15 minit untuk jawab 14 soalan. Boleh? Okay, kita akan mulakan sekarang 15 minit untuk jawab 14 soalan. Sekejap lagi kita akan bincang jawapan-jawapan yang kamu dah jawab tadi.
komen ya. Ada lagi 2 orang yang belum siap, kita tunggu mereka. Auni dah habis ke? Auni dah habis jawab ke? Saya tersilap pergi buat 2 nama. Okey. Okey, semua dah habis. Sekejap cikgu stopkan kamu punya ni permainan.
tahniah buat Zulaika dia dan juga pada nombor 1, 2 dan juga 3. Okey, senang je kan soalan-soalan yang cikgu sediakan tadi tu tentang hasil tentang apa itu hasil, definisi hasil, operasi, contoh-contoh hasil operasi dan hasil yang melibatkan penerimaan wang dan juga melibatkan penerimaan wang. Okey. Cikgu nak minta 2 orang pelajar untuk bagi tahu cikgu apa yang kita belajar daripada awal tadi, daripada kita tengok video tadi sampailah kita dah habis main ni tentang apa yang kita belajar hari ni, topik apa. Ada yang boleh bagi tahu cikgu? Nurul Aisyah? Nurul Aisyah Yusri. Ada yang boleh bagi tahu cikgu Siti Zulaika? Ya cikgu. Apa yang kita belajar hari ni daripada awal kita tengok video tadi sampailah kita dah main game ni? Tentang apa? Apa yang kamu dapat dengan pembelajaran hari ni? Hari ni belajar tentang komponen akaun perdagangan dan untung rugi dan juga penyata kedudukan kewangan. Lepas tu tentang hasil. Hasil yang terbagi kepada 2 iaitu hasil operasi dan hasil bukan operasi. Dan juga hasil yang melibatkan penerimaan wang dan juga tidak melibatkan penerimaan wang. Okey, kita belajar hari ni. Terima kasih Zulaika. Kita belajar hari ni tentang hasil. Iaitu hasil operasi dan juga hasil bukan operasi dan hasil juga melibatkan penerimaan wang dan juga tidak melibatkan penerimaan wang. Okey, ada seorang lagi tak yang boleh bagi tahu cikgu apa yang kita belajar hari ni? Apa yang dia dapat hari ni? Siti Nur Badrina boleh? Boleh cikgu. Okey, apa yang kamu dapat dengan pembelajaran hari ni? Dapat mengetahui hasil
hasil terbaik kepada dua. Hasil operasi dengan hasil bukan operasi. Ya betul, kita belajar hari ini tentang hasil operasi dan juga hasil bukan operasi. Kita juga belajar tentang penerimaan wang kan, hasil yang melibatkan penerimaan wang, hasil yang tidak melibatkan penerimaan wang. Okey, kita belajar hari ini, kita fokuskan hasil saja hari ini. Tentang hasil iaitu pendapatan ataupun hasil yang kita dapat daripada perniagaan yang dijana, sama ada operasi secara operasi ataupun secara bukan operasi. Okey. Untuk pastikan kamu ni bukan saja ingat dalam kelas cikgu, tapi juga kamu akan ingat di luar waktu kelas. Cikgu nak bagi satu latihan lah. Latihan ni boleh buka dalam buku. Dalam buku muka surat 65. Buka buku teks prinsip perikanan tingkatan 4 muka surat 65. Okay, kamu akan nampak soalan struktur. Jawab nombor 2 sahaja. Iaitu bezakan hasil operasi dengan hasil bukan operasi. Okey, dan juga senarai kala dia punya senarai kala dia juga dia punya contoh-contoh bagi hasil operasi dan juga hasil bukan operasi. Cikgu bagikan tempoh sampai seminggu boleh? Dan kamu hantar jawapan kamu tu di aplikasi WhatsApp. Cikgu lah WhatsApp cikgu. Ada soalan tak nak tanya? Sebelum kita habiskan kelas kita hari ni. Adakah? Okey, kalau tak ada, cikgu tamatkan kelas kita pada hari ini. Terima kasih kerana hadir kelas hari ini dan tolong buat tugasan rumah ni ya. Okay, cikgu. Okay, terima kasih cikgu. Kita boleh keluar. Terima kasih cikgu. Sama.